Apa khabar semua kawan-kawan? Selamat kembali ke FTV. Hari ni saya, kalau awak kenal kereta apa ni, ini ialah Toyota Vios. Jadi Vios ni sekarang kita tengok semakin menghadapi pelbagai cabaran baru sebab segmen B ni semakin hangat nampaknya, dengan dua pesaing tradisional dia telah menawarkan model baru sekarang. Jadi memang panaslah untuk Vios. Dan kita tengok Vios ni memang satu model yang kekal popular lah setelah sekian lama disebabkan mempunyai pelbagai-bagai ciri-ciri yang memang sesuai dengan kegunaan keluarga lah. Tapi Toyota telah melakukan rombakan besar sebenarnya kepada cara mereka menghasilkan kereta dan cara mereka melaraskan kereta mereka untuk menjadikannya lebih menarik lah. Jadi apa yang telah berlaku kepada Toyota Vios ialah mereka telah menjadikan kereta ini lebih selari dengan tagline Toyota, "It's all about the drive," kan? Jadi Toyota sekarang memang fokus kepada pemanduan. Dia telah menjadikan kereta-kereta yang lebih seronok untuk dipandu lah. Jadi apa yang telah berlaku kali ini ialah mereka telah menala kereta ini, menjadikan ianya lebih seronok untuk dipandu. Dan memang betul ada perubahan besar daripada Vios sebelum ni kepada Vios yang ini. Malah telah berlaku banyak perubahan kepada kebanyakan model-model Toyota daripada generasi sebelum kepada generasi yang sekarang ni. Antara perubahan yang paling besar yang kita nampak ialah dari segi reka bentuk lah. Jadi Vios kali ni nampak lebih gah, lebih bergaya lagi daripada Vios yang sebelumnya, dengan reka bentuk yang lebih sporty lah, lebih muda. Tengok daripada depan tu nampak resemblance dengan family Toyota yang lain. In fact kalau kita tengok daripada certain angle, ada sikit-sikit saya tak tahu, ini saya lah, dia katakan dia ambil gambar tu kan, buat close up dia punya grill depan tu, on the long lens kita compress. Sekali kita tengok ada macam slope depan lah bonnet tu kan, ada sikit macam gaya dia ambil Supra sikit lah, dia punya inspirasi dia tu. Dari belakang pun kita nampak lebih lebar, lebih sporty kerana dia punya lampu lebih panjang. Jadi dengan reka bentuk, perubahan reka bentuk ni, kereta ni dah tak nampak macam gemuk sangat lah kan. Banyak kita segmen B dulu, masa mula-mula mereka masih lagi belum faham cara macam nak menjadikan kereta tu menarik. Banyak yang agak dumpy and gemuk lah. Jadi yang ni sekarang dah tak sangat dah, lebih nampak kemas, lebih cantik. Dan yang ni pun sama. Tapi perubahan yang besar juga dalam kabin telah berlaku, di mana kita nampak reka bentuk menjadikannya kereta lebih mewah, walaupun masih lagi menggunakan bahan-bahan macam plastik yang bukan soft touch tapi corak yang digunakan menjadikan permukaan itu berasa lembut apabila kita sentuh. Dan juga mempunyai kemasan-kemasan seperti simulated stitching dekat dia punya dashboard, dan juga di steering, dan pembalutan kulit untuk steering, dan juga kerusi menjadikan kereta ni berasa lebih mewah lagi daripada sebelumnya. Terutama sekali saya suka balutan kulit pada tempat letak tangan di pintu dan juga di bahagian tengah ni. Ini menjadikan tempat-tempat di mana kita sentiasa sentuh adalah kulit dan bukan plastik keras. Lagi satu kita tengok daripada kursi tempat duduk belakang juga semakin lapang, dan ada ciri-ciri yang lebih mewah dengan armrest tengah yang lebih besar dengan cup holders. Dan dekat depan ni pun kita tengok skrin tu dah semakin besar dan menggunakan single zone climate control dengan digital display, dengan meter cluster pun ada semi digital meter. Saya suka, ciri yang saya paling suka kat sini ialah dia ada menang trofi, awak boleh duduk ranking fuel economy. Ini memang satu ciri yang agak menarik juga. Saya tengok kat sini 5.9 siapalah capai 5.9 liter per 100 km untuk sejauh 64 km. Tapi yang lebih canggih lagi saya tengok ni 7.3 liter untuk 100 km untuk jarak 774 km,
Dan untuk 3,396 km, 8 liter per 100 km. Saya rasa itu yang paling reasonable dan logical sekali, antara 7.5 hingga 8 lah. 8 tu pun dah cukup bagus dah, saya rasa. 8 liter per 100 km is a very nice number. And kalau kata kereta ni full tank, maksudnya kalau kata 45 liter boleh dapat 500 lebih lah, 560 kurang kilometer. So that's a decent punya fuel consumption number untuk sebuah kereta segmen B lah. Dan juga yang lebih banyak lagi perubahan ialah pada dia punya ride and handling sebenarnya. Pasal bila Toyota goes into, it's all about the drive tu kan, dan dia punya fokus dia ialah pada talaan chassis lah, yang menjadikan kereta lebih selesa dan lebih sedap dipandu. Dan kalau kita kira drive tu as part of sebahagian daripada keluarga punya aktiviti, jadi keluarga juga mesti lebih selesa. So kita tengok cerita tentang dia punya ride quality dulu. Bila kita tengok ride quality ni, kita tengok bahawa dia punya suspension setting dia telah berjaya menghasilkan secondary ride yang sangat bagus. Jadi secondary ride dia dua, primary ride dengan secondary ride. Jadi primary ride ni bila kita kira over large bumps sama ada dia melantun ke, float ke, macam mana ke, terbang ke, apa ke, itu. Dan secondary ride ni bila kita langgar kecil-kecil lah, macam orang turap jalan, sambung kan, ataupun orang repair jalan, pothole, manhole cover, line kuning, cat's eyes, macam mana rupa dia rasa dia bila kita langgar benda-benda kecil, that small imperfection. Jadi yang ini memang sekarang jauh lebih berbeza lagi. Dia punya secondary ride dia cukup bagus berbanding yang kereta sebelum ni. Dan all the small road imperfection tu dah tak crash masuk ke dalam kabin lagi dah. It's very well isolated dan kita tak berasa, kita dengar bunyi tapi dia dah tak crash masuk ke dalam kabin lagi dah. Untuk high speed handling pun kita nampak tak ada isu tentang float ke apa ke. The Vios memang show decent stability untuk high speed highway driving. So kita pun tak berasa penat sangatlah untuk kita pemanduan jarak jauh. Combination of engine dengan gearbox dia pun cukup bagus lah, dan cukup boleh kita agak kadar santai jugalah bila kita memandu di lebuh raya tu, dengan engine pun tak terlalu laju putarannya, dan dia punya pecutan in terms of dia punya in gear acceleration dia. Toyota memang dah dulu pun bagus sebenarnya in terms of dia punya in gear acceleration. Of course dia orang punya tuning tu selalunya bersesuaian dengan kereta lah. Jadi untuk kereta segmen B ni, dia punya in gear acceleration ataupun downshift pattern dia untuk between 40 to sampai 80 km per hour tu selalunya tidak menghampakan lah. Of course you tak boleh lah expect dia pecut macam gila, but that's the very decent acceleration untuk 40 to 60. Jadi untuk setakat kalau kita nak memotong terutama di jalan biasa lah, selalunya jalan biasa ni kita memandu 60-70 km sejam lah. Kalau laju pun 90. Dan sekali-sekala bila jalan betul-betul kosong, kita boleh lanyak sampai 100 tu pun mungkin lebih sikit daripada 100 km sejam. Jadi dalam realiti memandu antara 60 hingga 80 km sejam, kereta ni memang mempunyai cukup torque untuk memecut dan memotong kereta-kereta biasa lah. Jadi tak ada terasa terlalu perlahan. You have to work it a bit, but tak menjadi masalah sangat. Sebelum ni saya bawa kereta ni pergi ke Gemas, melawat Abang Gan lah. Abang Gan ambil kita memenuhi jemputan dia lah untuk Abang Gan masa dia menikah. Dan kita bawa kereta ni untuk laluan yang berliku-liku dan hujan pun, dan tak ada masalah. And of course Vios Yaris ni dia beradik kan. Dan the Yaris tu memang juga membawa satu perubahan yang besar kepada image Toyota lah dalam segmen B ni, kerana ianya sebuah kereta yang sekarang tengah top, sekarang tengah hot sekarang. Anak-anak muda pun tengok rasa geram tengok Dan salah satu sebab kenapa kereta tu tengah top sekarang ialah Toyota sekarang dia menawarkan skim pembiayaan pembelian kereta yang sangat-sangat menarik lah. Jadi dia menawarkan 100% pembiayaan, dan juga mereka membuatkan satu package khas untuk graduan-graduan baru yang baru melepasan universiti yang baru kerja. Dia ada package financing di mana awak hanya perlu kerja minimum 30 hari
dah boleh apply untuk loan lah. Dan kalau awak kerja lebih pada 3 bulan tak payah garantor. Jadi kalau awak baru kerja sangat, tak sampai 3 bulan lagi kena ada garantor. Tapi kalau dah kerja lebih 3 bulan tak payah garantor. Dan ianya itu satu yang sungguh-sungguh menarik lah. Jadi kalau awak baru kerja, pergi tengok Toyota, dia tahu 100% financing. Dan dia punya rate pun bagus. So itu satu yang mungkin lah menjadikan ianya sangat popular dengan anak muda lah. Tapi orang muda ni kadang-kadang dia tengok harga, dia tak kisah sangat. Benda pun tak kisah sangat kalau kita tu cantik. Dan saya rasa memang Vios dan Yaris ni sekarang ni tengah panas, sebab memang reka bentuk dia dah cukup menarik lah untuk menarik perhatian orang muda. Dan kelebihan lagi Vios ni ialah dia datang dengan untuk pemandu yang baru mula nak mandu lah kan, ni new grad ni semua kan, yang baru nak kerja, nak pergi ulang alik kerja, baru hari-hari nak kena bawa kereta. Jadi kadang-kadang kita tak begitu yakin dengan keadaan trafik kan, dengan keadaan nak parking sempit apa semua sekarang. Kereta ni datang dengan pelbagai juga ciri keselamatan yang saya suka. Dan antara yang ada tu yang bunyi dia beep 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 tu ialah blind spot monitoring system. Jadi blind spot monitoring system ni bila setiap kali ada kereta di titik buta kita, ada lampu akan menyala di signal ataupun di cermin sisi itulah, akan menunjukkan bahawa adanya kenderaan di situ. Tapi kalau kita signal, ni sekarang saya signal saja nak tunjuk bila kenderaan tu masuk titik buta dia berbunyi. Tapi kalau saya tak signal tadi, dia tak berbunyi. Jadi maksudnya kalau kita nak masuk lorong dan kita tak perasan, kita tak perhati kan betul-betul, mungkin ada kenderaan titik buta kita tak nampak, dia akan berbunyi. Dan ini akan mengingatkan kita bahawa sebenarnya ada kenderaan. Kita boleh jenguk sikit lah, tengok, pastikan kenderaan tu tempat yang selamat lah untuk kita boleh memotong ataupun boleh bergerak ke lorong lain. So even ni ada di dua cermin sisi kanan dan kiri. So itu satu yang penting. Dan dia juga boleh mengesan motosikal sebenarnya. Kalau motosikal pun dia akan nampak, akan memberikan maklumat. Dan satu lagi, dia ada panoramic view camera. Jadi panoramic view camera ni akan berfungsi pada kelajuan rendah lah, bawah 30 km sejam ke apa ke. Jadi dengan panoramic view camera ni kita boleh tengok keliling kereta. Jadi kadang-kadang bila kita memandu di laluan yang agak sempit kan, kita tak berapa yakin ataupun sama ada tayar sebelah kiri tu dah sampai ke tebing jalan ke tidak, kita boleh tekan butang tu dan kita boleh tengok lah, jangan sampai masuk jatuh longkang ke, terlanggar tong sampah ke. Kalau kita kadang-kadang terpaksa bercelah ke lorong belakang, kita itu sangat-sangat berguna. Ataupun bila orang double park, triple park kat kawasan perumahan, kadang-kadang kita laluan pun dah jadi sempit, kita pun jadi risau. Pasanglah kamera tu, panoramic view kamera tu, jadi view monitor tu boleh nampak sekeliling, dan ini akan membantu. Dia juga aktif bila kita parking lah. Dan yang bestnya panoramic view kamera ni, kita boleh pilih nak tengok dia punya view dia, depan, belakang, kiri, kanan, ataupun depan dan kanan, ataupun depan dan kiri, belakang dan kiri, belakang. Dia ada macam banyak-banyak pilihan kombinasi dia, kita tekan sampai kita dapat mana yang kita nak gunakan, dan kita boleh gunakan untuk parking ataupun untuk melalui jalan-jalan sempit. Dari segi driving pula, this Toyota Vios ni memang saya rasa kereta yang memang tak ada masalah lah untuk long distance driving, sebab ianya stable pada kelajuan lebuh raya. Jadi kita tak payah banyak make a lot of correction. Itu yang buat kita penat tu, nak kena make correction kan. Jadi bila kereta tu tak payah make a lot of correction, kita relax je, santai je. Dia memang it's a very decent car bila kita travel at highway speed. Dia bukan untuk betul-betul laju sangat, tak. Kalau betul-betul laju tak sesuai lah, kita nak lanyak dia sangat highway, pasal the engine gearing tu nanti kan dia akan bising sikit lah. But if you maintain highway speed, memang ngam dan jimat minyak, dan lapang dan selesa, boot pun besar, jadi tak ada komplain apa-apa sangat lah. Dari bahagian luar ataupun dia punya kemasan sekarang dengan ada spoiler, chin spoiler, spoiler belakang, boot lid spoiler, dengan juga guna shark fin antenna. Kereta ni memang nampak up to date lah dengan segala-gala reka bentuk yang ada dekat luar sana tu. Jadi pada pendapat saya, Vios ni juga agak cemerlang dari segi ciri keselamatan, kerana
ciri keselamatan aktif juga banyak, iaitu macam blind spot monitor, rear cross traffic alert, vehicle stability control, traction control, hill hold assist, dash cam, dan juga ABS dan EBD. ABS, EBD ni kita kira macam standard lah, dan juga ada brake assist. Dan yang lebih menarik lagi pada saya ialah dia ada 7 beg udara. Orang lain semua ada 6, dia ada 7. Di mana ketujuh yang itu berada di pangkal steering, itu di bawah dashboard. Nampak macam tak penting, tak perlu, tapi kalau awak tengok kajian, bila ada kemalangan yang impact agak kuat, kecederaan antara kecederaan yang biasa berlaku ialah pada bahagian lutut, tulang peha dan juga tulang pinggul. Kaki bawah tulang kering tu semua, yang itu hanya berlaku bila pedal box naik. Dan most car, modern car, dia orang punya testing dah pastikan untuk pedal box tu tak naik lah. Tapi yang kecederaan yang berlaku pada bahagian lutut, tulang pinggul dan juga tulang peha ni berlaku apabila kita tak pakai seat belt dengan betul. Jadi kita menggelongsor ke depan dan berlanggar. Ini akan menyebabkan tulang pinggul kita patah ataupun tulang peha kita patah lah. Dan ini memang sangat teruk, kecederaan ni dan lama nak baik. Jadi beg udara ketujuh ni akan mengurangkan risiko tersebut. Dan of course yang 6 lagi tu juga agak penting, kerana bila kita berlanggar, jarang kita betul-betul head on, selalu CP-CP dan kereta akan berputar. Bila berputar, ada risiko kepala kita berlanggar dengan pillar B ataupun dengan bumbung. Jadi beg udara tirai akan banyak mengurangkan risiko ini. Kereta ni juga datang dengan pilihan eco mode ataupun sports mode. Kalau nak guna eco mode boleh. Saya memang eco driver, saya suka guna eco mode. Tapi ada juga hari-hari bila tanduk keluar, nak pakai sports mode, boleh tekan sports mode. Jadi bila kita gunakan sports mode, dia upshift lambat sikit. Ini memberikan kita lebih kuasa lah sentiasa, dan juga dia downshift cepat sikit bila kita brake. So bila kita laluan belakang lah, Kuala Kelawang ke, naik Kuala Kubu Baru ke, Karak Highway ke, Lebuh Raya Timur Barat ke, kan, bila nak laju macam tu, boleh guna sports mode. Jadi Vios ni juga datang dengan headlamp leveler. Jadi kalau kita bawa barang berat ketika kita terjongkit, kan, lampu tu mendongak, jadi orang depan akan komplain silau. Tak payah risau, boleh adjust, ada headlamp leveler kat situ. 0 untuk bila kereta kosong, 5 bila untuk kereta penuh, boleh pilih. Kita nampak lah bila kita adjust tu, dia akan turun sesuai dengan keadaan kereta kita. Jadi sistem hiburan yang menggunakan skrin sesentuh di tengah ni, ada boleh menggunakan USB untuk lagu, ataupun boleh menggunakan T-Link, iaitu boleh screen mirror kat sini, ataupun juga menggunakan Bluetooth audio lah. Saya sekarang menggunakan Bluetooth audio. Cepat juga sistem ni, dia connect dan senang. Kalau untuk T-Link ni, dia boleh mirror di sini apa-apa yang kita nak mirror lah. Jadi nampak macam seolah-olah kita menggunakan telefon kita direct kat sini lah. Itu satu yang agak popular sekarang. Kalau awak suka simpan lagu dalam USB stick, some people still do, boleh cocok kat situ dan gunakan USB stick ni. Kalau tak silap saya, kalau macam mana kalau T-Link tu Spotify semua jalan macam biasa lah kot. Okey, kalau awak dah tengok sampai penghujung ni, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kalau suka, tolong tekan butang like, dan juga tekan butang kongsikan dengan kawan-kawan. Dan juga kalau belum pernah subscribe, tolong langgani saluran kita. Kalau dah pernah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan tekan butang loceng tu lah, supaya dapat maklumat terkini bila kita mau naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang beriman. Kita jumpa lagi, insyaAllah.